tak boleh kita cari dan tak boleh kita jumpa di mana-mana. Ianya hanya tercipta dan wujud atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dinamakan bahagia. Dan bahagia ni dia tak boleh direka-reka. Bahagia ni bukan dengan tanda kita masuk gambar kita kat Instagram, sweet kita. Tidak. Kebahagiaan tu datang dalam nilai yang ikhlas, yang jujur, hadiah. Dan macam mana kebahagiaan tu dikatakan satu hadiah? Bila Allah turunkan sakinah, ketenangan dalam hati kepada seorang suami dan seorang isteri. Sebab itu ada kalanya dalam hidup ni kita diuji dengan macam-macam bahagian manusia. Daripada kita lahir sampailah kita meninggal dunia ni, setiap manusia ada bahagian masing-masing dalam kehidupan. Dan bahagian kehidupan manusia ni tak sama. Ada orang dia hidup dalam keadaan kita nampak biasa aja. Kita tak nampak satu pun kebaikan depan mata kita. Tapi dia dipilih oleh Allah untuk meninggal dunia di tempat yang paling sempurna. Dia dipilih oleh Allah untuk meninggal hari Jumaat. Dia dipilih oleh Allah untuk meninggal dunia malam pertama dan nisfu Syaban. Dia meninggal dunia dalam bulan Ramadan. Kita tak tahu apa amal ibadah dia. Ada orang dia kehidupannya nampak baik pada mata pandangan manusia. Dia ada segala-galanya, tapi mungkin dia tak dapat keistimewaan pengakhiran hidup yang baik. Semua itu bahagian manusia. Sebab itu setiap hari kita minta kepada Allah. Apa dia? Allahumma takhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, tamatkan pengakhiran aku dengan pengakhiran yang baik. Sebab itu bila kita bercakap pasal keluarga, 3 doa ni kita kena lazimkan. Kamal dan seluruh kita hari ini seorang ayah ataupun yang belum bergelar ayah, kena amalkan 3 doa ni setiap hari. Yang pertama, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan keturunan aku ini zuriat yang baik dan zuriat yang sihat. Maknanya dalam perut lagi kita dah minta kepada Allah agar penciptaan yang Allah Ta'ala jadikan dalam perut sehinggalah keluar, sehinggalah menjadi manusia, sehinggalah akhir hidup dia semuanya thayyibah, baik. Bermaksud baik ni orang nak dengki dekat dia pun tak boleh, orang nak buat jahat dekat dia pun tak boleh. Allah Ta'ala lindung sejak daripada dalam perut, seperti mana Nabi Muhammad SAW dilindungi walaupun tanpa ayah dan mak. Yang kedua, kita baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa ringkas selalu kita bacalah, ya Allah, kurniakan kepada kami zuriat yang baik dan sedap mata memandang. Sedap mata memandang ni kerana akhlak ni baik. Dan yang ketiga paling pendek. Kalau tak dapat 2 tadi macam panjang, ni pendek. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, kurniakan kepada kami anak-anak zuriat yang soleh solehah. Sebab itu abang, kakak-kakak, tuan-tuan apa yang dirahmati Allah, pertama sekali, bila kita dapat nikmat berkeluarga ni, kita kena syukur sangat-sangat. Ada masa berkumpul, ada waktu makan, ada waktu bahagia, ada waktu kita bergelak tawa. Bila sedih, kita buka cerita bersama. Bila kita gembira, kita berkumpul, kongsi nikmat bersama. Itu satu benda yang kita kena syukur. Sebab tak ramai manusia yang dapat benda tu. Dan bila kita ada kebahagiaan yang hari ini, bila kita rasa seronok dengan apa yang kita dapat hari ini, kita hargai sungguh-sungguh. Tengok muka pasangan kita, tengok muka suami kita, tengok muka isteri kita. Jangan tengok saya bukan pasangan anda. Tengok pasangan suami isteri, tengok muka mak dan ayah, tengok muka anak-anak. Itu adalah hadiah yang paling besar Allah Ta'ala bagi. Bayangkan kat luar sana, berapa ramai manusia kat luar sana yang cemburu dengan nikmat yang kita ada. Ada kala kan, kadang-kadang kita rasa macam, kenapa Tuhan bagi macam ni? Kenapa Allah tak bagi macam tu? Kenapa aku tak dapat macam ni? Dalam sedang kita mengira-ngira sesuatu yang kita tak ada dan tak dapat, dekat luar sana ramai manusia yang cemburu dan nak jadi macam kita. Ramai manusia cakap, kenapa aku tak boleh jadi macam dia? Sebab itu tempat yang kita ada sekarang, ramai orang nak duduk di situ. Ramai orang duduk dalam kasut itu. Sebab itu perkara yang paling utama yang kita hari-hari kena buat syukur pada Allah. Syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu sebelum ni kalau lenggang perut, dia ada satu majlis-majlis yang pelik-pelik. Tapi hari ni kita buat dengan tazkirah, doa selamat, kebudayaan dan adat yang baru. Baik, sebagai kesimpulan, saya pun tak nak lama-lama kan, sebab saya pun lapar. Sebagai kesimpulan, saya nak bawakan antara amalan yang paling mudah untuk kita hidupkan dalam rumah kita. Dia tak perlu mahal-mahal pun. Dia tak perlu satu benda yang perlukan harga yang mahal, perlu masa yang lama, tak perlu. Antara benda yang paling istimewa untuk sama-sama kita laksanakan bila kita nak bawa kebahagiaan balik ke rumah adalah bawa makanan yang baik ke rumah. Tak kira lah, abang-abang kena ingat ni,
kamar dan semua kan. Bila kita bawa makanan balik rumah orang lelaki, tak kira lah apa-apa boleh bawa. Contoh kuih ke kan, karipak sardin ke, karipak daging ke ustaz, karipak oksigen. Bulan puasa ni tiba ustaz. Bagus tu kalau sambung-sambung macam inhaler jadi. Sedut aja kan. Jadi nak kata, bawa je apa-apa makanan pun, letak atas meja, Allah akan buka 10 pintu rezeki kepada lelaki tersebut. Sebab itu nafkah ni, dia bukan sekadar tanggungjawab yang wajib, tetapi nafkah ini adalah satu ganjaran balasan lebih hebat pahala dia daripada solat di Masjid Al-Haram. Orang yang melaksanakan nafkah, itu siapa yang tak bayar nafkah? Sebab apa ada tuntutan-tuntutan, boleh tuntut, isteri boleh pergi mahkamah dan sebagainya. Sebab itu hutang dan juga menjadi kodok bagi dia untuk menunaikan. Dan kalau dia buat, walaupun dalam keadaan dia terpaksa, walaupun kerana surat arahan mahkamah, dia tetap dapat pahala besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata nafkah yang banyak, sekeping roti, sekeping kuih yang kita letak atas meja makan tu pun, Allah akan bagi ganjaran besar pahala kepada seorang lelaki. 10 pintu rezeki, abwabul jannah, abwabul rezeki, abwabul sihat, abwabul salamah, yang 10 doa kita baca tu, itulah yang orang lelaki akan dapat. Yang pertama. Yang kedua, makan ni, saya ambil simple lah. Nak bahagialah rumah tangga, amalkan makan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, apa macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan? Dalam seminggu tak dapat buat hari-hari, dapat buat sekali pun cukup lah. Dia nak masuk Ramadan kan, kita sahur berbuka. Apa cara kita buat? Bukan payah pun Nabi amalkan makan, suap menyuap. Saya tanya abang-abang kat sini, bila lah suapkan akak-akak? Bila last swap? Lama dah. Orang dah sadar tadi kan? Maknanya I kena swap, you kena swap I. Tak apa, suapkan pasangan kita, suapkan suami, suapkan isteri. Sampai satu tahap, Nabi SAW, isteri Nabi ini, dia takkan biarkan saki-baki makanan tinggal dekat jari jemari Rasulullah SAW. Akak-akak bayang tak? Akak-akak lalu tak? Abang-abang lepas makan nasi kandar Putu Abdul, bendek dalam kuku. Bang, di sini bang jari abang. Dia ada macam abang pengacara dekat majlis pengacara saya terus. Ustaz dia kata Jilat jari lepas makan. Abang pula boleh keluar bilik air. Allahu Akbar. Kenapa dia tak tahu dengar ceramah? Dengar ceramah semangat, terus ambil jari abang dijilatnya. Orang cakap lepas makan, bukan lepas keluar bilik air. Itu yang saya dengar ceramah kan. Jadi sebab itu bayangkan tuan-tuan, nikmat besar Allah Ta'ala bagi kepada pasangan yang baik dengan makanan saja. Sebab itu sebagai kesimpulan yang saya nak bawakan pada hari ini, yang pertama sekali, indahkan nikmat berkeluarga, nikmat anak-anak, nikmat suami, nikmat isteri dan nikmat ayah. Yang pertama, selagi ada mak dan ayah, bahagiakan mak dan ayah, rajakan mak dan ayah, nescaya hidup kamu seperti raja. Yang kedua, jangan kedekut dengan mak dan ayah. Selagi mana permintaan itu tidak melampau-lampau lah. Kalau tiba-tiba minta pergi Dubai hari-hari tak larat itu. Kan? Maknanya bahagiakan dan jangan berkira dengan mak dan ayah. Kerana hasil daripada apa yang kita bagi mak ayah itu doa dan juga keberkatan hidup kita. Yang ketiga, bila sebut pasal keluarga, sebut pasal pasangan ataupun sebut pasal mak dan ayah kan, satu benda kita sebut, selagi mana mak dan ayah masih lagi ada, nikmati kenangan dan juga nikmatilah saat-saat itu sebaik-baiknya. Kerana selepas mereka tidak ada, hidup ni kosong, hidup ni tak aman, hidup ni tak dapat apa. Orang tanya dekat saya, Ustaz mana mandai, dia tak aman lah, kosong lah, itulah ini. Mana Ustaz tahu? Pengalaman peribadi. Sebab itu pengalaman peribadi kita sendiri, kita rasa bila ada mak dan ayah, hidup ni berbeza. Kerana ada doa yang datang daripada mulut manis yang datang daripada mak kita. Ada nasihat-nasihat pujuk rayu daripada ayah kita. Tapi kalau dah tak ada, hidup ni kosong, hidup ni tak terasa, hidup ni macam mana pun banyak duit kita, kita tak dapat rasa nikmat. Sebab mak dan ayah adalah satu kekayaan besar di kita. Yang kedua, masa kita dengan anak-anak. Masa kita dengan anak-anak ni tak lama tuan-tuan perempuan. Dengan anak-anak kita ni sampai satu tahap, bila dia dah kenal orang lain, bila dah kenal gadget, dia dah kenal dunia lain, dia dah jadikan kita orang luar dan orang memburu. Sebab itu hal ini, siapa yang ada anak-anak, siapa yang bakal ada anak macam Ukasha dan Kamal, didiklah anak itu sebaik-baiknya untuk mencintai kita lebih daripada mencintai sesuatu yang ada dekat luar. Didiklah agar dia sayang kita bukan kerana harta kita, bukan kerana terkenalnya kita, tetapi didiklah dia kerana
kerana dia wajib mencintai dan menyayangi kita, kerana itulah ibu dan ayah. Dan yang ketiga sebagai penutup yang boleh saya bawakan dalam hidup ini, yang akan berkumpul waktu kita senang dan susah adalah keluarga. Jadi gunakan masa sebaiknya untuk menghargai semua yang ada di samping kita. Suami hargai isteri sungguh-sungguh. Kalau kita hargai dia kerana kecantikan dia, kekayaan dia, kerana populariti dia, semua tu akan hilang. Yang cantik akan hilang, yang kaya akan hilang, semua akan hilang. Tetapi yang kekal apa dia? Rasa mencintai yang Allah Ta'ala berikan dalam hati. Dan yang kedua, sebelum berkahwin, syaitan tugasnya adalah untuk merapatkan hubungan kita serapat-rapat. Dia nak jadikan kita ni paling penyayang dalam dunia. Yang sampai benda-benda yang haram pun kita rasa ianya halal. Tetapi lepas kita berkahwin, banyak benda-benda yang halal dia jadi apa tau? Haram tak pandang. Banyak benda-benda yang halal dah tak nampak dah. Itulah kerja syaitan. Sewaktu sebelum kita kahwin, dia nak halalkan benda yang haram. Dan selepas kita kahwin, dia haramkan pula benda yang halal. Dan dia akan datang pada bisikan dan pendengaran kita. Jadi lawan hasutan ini, lawan segala gangguan ini, dan insya-Allah setiap ujian dalam hidup akan diberikan kebaikan. Nabi Ibrahim, dia tak tahu dan tak sangka bahawa api yang dia masuk itu akan jadi sejuk. Nabi Yunus tak sangka dia boleh keluar daripada perut ikan Nun. Nabi Musa, dia pun tak tahu dan tak sangka laut di hadapan dia boleh terbelah menjadi dua. Apa kesamaan bagi ketiga-tiga Nabi ini sebelum turunnya mukjizat? Mereka ada yakin dan sangka baik kepada Allah. Dalam hidup, ada yakin, ada sangka baik kepada Allah. Kemudian kita bertawakal atas usaha kita, insya-Allah Allah selamatkan kita, Lindungkan kita, berjayakan kita dunia akhirat. Wallahu a'lam. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syarah Kamal atas liputan, dan terima kasih kepada semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rani, terima kasih Syah, Kamal, Nata, sihat Ustaz tadi. Okey, baik, saya kira apa yang Ustaz cakapkan tadi itu pun adalah peringatan buat kita semua, sama ada menggelar ibu maupun yang sedang menanti kehadiran cahaya mata, insya-Allah. Okey, baik. Yana daripada tadi sebenarnya dah dengar macam-macam bunyi perut. Betul, mesti semua dah lapar kan? Okey, yang nak jemput semua untuk menjamu selera. Dinner is served. Silakan, bismillah. Oh, ada buffet di luar. Silakan. Boleh keluar, ambil makanan anda, kemudian boleh duduk balik. Nak nampak nenek boleh? Boleh. Untuk Tasha dan juga Kamal. Sekejap lagi kita nak ada main game sikit. Jadi ada orang tengok ni. Okey, sebelum Ada orang yang tanya Ustaz. Okey. So makan. What happened? Betul dia tudung ni. Tepi tu. Cantiknya baju awak. Baju siapa yang cantik? Baju Nelly ke baju kakak? Mana? Lagi makan sekejap. Thank you Adira. Ya Habibi. Pula Kalong. Tak jumpa awak lagi tadi. Sihat lah. Sihat. Sihat. Wah, Sherry. She menang.
Hai. Jangan nampak ni lah. Kalau dia main ski, tahu tak? Mana saya punya tu? Habibi, awak sudah balik. Masya Allah, Masya Allah. Kamu macam ni sekali ya? Awak cantik sekali. Kamu mau nikah ya? Kamu mau tengok saya punya ini? Ketibas. Ya, ketibas. Teruk. Panas. Cuma makan awak lah. Lola, jangan kantorkan aku yang tu. Letaklah. Cannot, you know this place. Dah tengah nak. Ya, awak buat saya kantor kat sini. Mana baby lecturer? Semua dah macam buatan-buatan orang dah kat depan. Ya, buatan orang. Ya, jemput pergi kat Usha sekejap. Usha, cantik ni. Sikit je makan. Sekejap, aku buka and I punya live lah. Okay guys, Kak nak nampak Nelly boleh. Dah tunjukkan Nelly kan tadi. Dia kat luar, dia tengah apa? Dia tengah ambil makanan. Bye guys. See you guys again. Thank you for watching my live. Belum boleh lagi. Sebab kita baru jumpa ni. Habibi. Tak, aku live tadi. Aku nampak kau pun juga tadi nak live. Assalamualaikum. Ini uncle saya. Hai. Semangka. Okay, bye guys. Saya tak nampak. Allah, dia tak ada dah kat sini. Nanti kita tak gambar dia tau. Bye korang.